Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya akan ringkas. Saya rujuk kepada putaran 04x0 kebajikan masyarakat. Sebelum saya mula ucapan, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pegawai di Jabatan Kebajikan yang di sepanjang masa ini melahulukan bantuan dan kerjasama kepada penduduk-penduduk kawasan saya dan kawasan-kawasan lainnya. Saya memang, Datuk Pengerusi, saya memang kagum dengan kaki tangan dan pegawai dalam Jabatan Kebajikan sebab saya nampak tugas mereka memang tidak senang dan mereka adalah dalam dengan izinnya close service. Saya dimaklumkan ia satu jabatan di mana mereka tidak boleh dipindah ke kementerian atau jabatan yang lain, close service ya. Jadi tapi saya perkara yang saya ingin bangkitkan dalam putaran ini, saya pohon pihak kementerian boleh memberi sokongan tambahan kepada mereka ya. Sebab laporan audit ya tahun 2011 ini telah melaporkan penemuannya bahawa ada di mana proses siasatan permohonannya ada kelewatan tidak dapat selesai dalam tempoh piagam pelanggan sepatutnya dalam masa 2 minggu, tapi laporan audit kata ada penemuan kelewatan 8 hingga 835 hari dan maklum keputusannya apabila permohonan telah dikemukakan, keputusan sepatutnya dimaklumkan kepada pemohon dalam masa 1 bulannya, tapi laporan audit menemui kelemahannya di mana wujud kelemahan 8 hingga 910 hari ya. Datuk Pengerusi, perkara ini bukan kali pertama ya. Laporan audit dalam tahun 2009 ya, itu 2 tahun yang lalu juga membuat pengauditan Jabatan Kebajikan dan mendapati perkara yang sama di mana laporan audit 2009 ya, kelewatan menjalankan proses siasatan selama 6 hingga 1322 hari dan maklumkan keputusan pada ketika 2009 lewat 6 hingga 1300 hari. Walaupun ada sedikit pembaikannya dalam segi jumlah hari yang lewat, tapi saya ingin maklumkan Yang Berhormat Timbalan Menteri ya. Saya percaya di antara salah satu sebab di mana wujud kelewatannya untuk menjalankan siasatan dan maklumkan keputusan ialah satu ialah kerana beban kerja ya kaki tangannya. Ini juga ada dinyatakan dalam laporan audit ini di mana saya dimaklumkan pegawai kawasan saya tu kebajikan seorang ya anggarannya tidak kurang 300 kes ya. Satu masa di mana mereka kena mengendalikan, di mana laporan audit tahun 2009 menyatakan standard antarabangsa nisbahnya adalah seorang pegawai 35 kes pada satu masa. Tapi laporan audit 2011 melaporkan di mana ada maklum balas daripada Jabatan Kementerian Yang Berhormat menyatakan seorang pegawai Datuk Pengerusi boleh sampai seorang pegawai 200 hingga 600 kes dalam sesuatu masa ya. Jadi beban tugas ini saya rasa boleh jika boleh diringankan, saya percaya piagam pelanggan proses siasatan dan maklumkan keputusan ini dapat kelewatannya dapat dikurangkannya dan piagam pelanggan dapat dicapai di mana dalam masa sebulan keputusan dapat dimaklumkan kepada pemohonnya. Dan keperluan penambahan kaki tangannya Datuk Pengerusi pernah dibangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini dan pihak maklum balas ya, pihak kementerian juga ada beri maklum balas dalam laporan audit. Tapi saya rasa salah satu perkara memang harap boleh Yang Berhormat Timbalan Menteri ambil perhatian adalah di mana saya dalam pengetahuan saya Datuk Pengerusi ada ramai pegawai kontrak ya. Kalau tak silap dipanggil pegawai pembangunan masyarakat ya, sambilan atau kontrak, di mana kontrak mereka perlu diperbaharui setiap tahun. Mungkin pegawai ini yang telah berpengalaman ini boleh diserap ke dalam sektor awam ini dan mereka boleh diberi satu dengan izin security dalam kerja mereka. Saya tahu ada di mana pegawai kontrak atau sambilan ini di mana setiap tahun mereka kena risau sama ada kontrak mereka dilanjutkan atau tidak dan juga faedahnya kurang berbanding dengan kaki tangan awam. Mereka telah meninggalkan Jabatan Kebajikannya. Jadi mungkin aspek ini Yang Berhormat Timbalan Menteri boleh mungkin menambahkan kemudahan kepada mereka dan faedah dan menyerapkan mereka kalau mereka telah bertugas dengan baik
baik dalam masa sebagai pegawai kontrak dalam masa 2 tahun, serahkan mereka dalam sektor awamnya, memberi mereka faedah yang sewajarnya. Perkara seterusnya adalah perkara kemudahannya. Saya pernah bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini kemudahan kepada pegawai di Jabatan Kebajikannya. Jabatan Kebajikan di Batu Gajah Datuk Pengesi, saya pohon boleh diberi sebuah kenderaan, sebuah van ya. Agar apabila mereka keluar membuat lawatan atau siasatan, mereka ada satu kemudahan ya untuk melawat ke rumah-rumah pemohon, dan juga dibekalkan, setiap pegawai dibekalkan satu kamera ya Datuk Pengesi. Apabila mereka kena menyiapkan dokumen file untuk pertimbangkan permohonan mereka, kena ada dokumen. Kadang mereka minta sudah sampai rumah mereka buat lawatan, minta salinan IC, bil air, bil elektrik, minta pemohon nanti serahkan kepada jabatan. Itu menyulitkan mereka lebih-lebih lagi kalau mereka menetap jauh ya dari jabatan tersebut. Mungkin kalau pihak kementerian boleh pertimbangkan dengan peruntukan yang diberi tersebut, memberikan kemudahan. Setiap pegawai bagi kamera sekarang sangat senang Datuk Pengerusi. Tangkap gambar bil elektrik saja. Balik pejabat mereka boleh download dengan izin, lepas tu boleh cetakkan luar dan siapkan file dengan kurangkan birokrasi dan kesulitan kepada pemohonnya. Dan kawan Jabatan Batu Gajah masih tak ada talian asing untuk talian fax ya. Phone and fax dengan izin yang nombor yang sama. Mungkin boleh bagi satu talian tambahan kepada Jabatan Batu Gajah tersebut. Dan memandangkan program cari akan dikembalikan semula. Saya meneliti ya dalam putiran 090-800 ya projek cari akan diperuntukkan 4 juta. Saya nak tahu ya pihak kementerian apakah perancangan untuk menambahkan berapa lagi tambahan pegawai. Sebab kita tidak ingin melihat ya masalah timbul seperti dalam penemuan laporan audit di mana masa tu ada projek cari ya pegawai dibebankan dengan tugas dan tidak dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan juga objektif seperti dinyatakan dalam piagam pelanggan, seperti saya nyatakan kelewatan siasatan dan maklum keputusan. Dan akhirnya mungkin pihak kementerian boleh sentiasa menghubungi jabatan-jabatan kebajikan daerah atau masyarakat kecil ya Datuk Pengerusi, sebab setahu saya ya ada permohonan ya di mana mereka telah lengkapkan siasatan dan dokumen secara lisan telah memaklumkan ini akan diluluskan, tapi kerana peruntukan tak sampai lagi, peruntukan sedia ada telah habis, peruntukan tak sampai lagi, jadi mereka tidak boleh memaklumkan keputusan itu secara tertulis ya. Saya mungkin ini saya berpandangan mungkin ini salah satu faktor mengapa makluman keputusan itu tersebut ada lewat. Kerana peruntukan sedia ada telah habis dan peruntukan tambahan tak sampai lagi. Mungkin pihak kementerian boleh sentiasa ya menghubungi jabatan, memastikan mereka apabila ada kekurangan peruntukan atau peruntukan telah berkurangan, tapi kes-kes masih bertambah, boleh dipercepatkan penurunan peruntukan tambahan kepada jabatan agar pemohon tidak perlu menunggu. Tapi polisi saya selalu selepas membawa pemohonnya ke jabatan kebajikan, mereka akan tanya, mengapa tak ada maklum balas, bukankah dalam semasa sebulan atau 2 bulan, mengapa tak ada jawapan lagi. Dan saya tidak persalahkan pegawai sebab saya tahu ya kadang-kadang ini adalah di luar kawalan mereka sebab mereka telah melaksanakan apa yang sepatutnya, tapi hanya perlu menunggu peruntukan daripada pihak kementerian. Dan saya rasa itu saja. Terima kasih.